Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan semasa menulis. Membantu pembaca mengetahui intonasi dan sifat ayat. Jadi dalam karangan, dalam petikan, dalam ayat, akan ada tanda baca. Contoh tanda baca yang selalu kita pakai, huruf besar, noktah ataupun titik, koma, tanda seru dan tanda soal. Huruf besar digunakan untuk permulaan ayat dan kata nama khas. Bila kita nak mula ayat, depannya mesti huruf besar dan kata nama khas. Seterusnya, titik atau noktah diletakkan di akhir ayat. Bila kita jumpa titik, kita perlulah berhenti. Titik atau noktah juga digunakan pada gelaran nama. Contohnya, kita nak bagi gelaran doktor, kita tulis DR titik nama dia. Koma, bagi mengasingkan kata yang berturut-turut. Contohnya ada 3 perkara, ayam, koma, ikan dan itik. Jadi kita perlukan koma untuk mengasingkan ayam dan ikan. Bila kita jumpa koma, kita perlulah berhenti sebentar. Seterusnya, tanda seru digunakan untuk penyataan yang berupa seruan ataupun yang mengandungi kata seru seperti oh, ah, wah, ataupun perintah atau rasa emosi yang kuat. Jadi bila kita baca ayat ada tanda seru, maknanya dia melibatkan perasaan ataupun perintah. Dan akhir sekali nombor 5, iaitu tanda soal. Tanda soal ini biasanya digunakan di akhir ayat tanya. Siapa nama kamu? Tanda soal. Apakah barang itu? Tanda soal. Tugasan awak yang pertama, keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 10 dan 11. Aktiviti 3, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Salin ayat maksudnya awak tulis balik semula ayat. Bukan awak pilih, awak tulis semula semua sekali ayat yang diberi. Nombor 1, sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Bila di hujung ayat, kita letak titik atau noktah. Yang mana satu? Di hujung ayat nak berhenti, kita letak noktah ataupun titik. Jadi awak salin semua dan di hujung sekali awak letak titik. Tak perlu salin kotak ni, hanya letak titik. Nombor 2, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Di hujung ayat letak titik. Nombor 3, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Jadi pemimpin ni adalah benda yang berlainan dengan bendera. Ada 3 benda, pemimpin, bendera dan keratan majalah.
Jadi dia nak asingkan pemimpin dan bendera ni, kita perlu letak apa? Titik atau koma. Dan di hujung ayat, letak titik. Nombor 4, mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Ni pun sama, nak asingkan pintu dan tingkap, nak letak titik atau koma. Setelah dihias, berhenti seketika, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Jadi kita nak berhenti di tengah ayat ni, nak letak titik ataupun koma. Kita berhenti sekejap. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Di hujung sekali, di hujung ayat letak titik. Seterusnya, aktiviti 3B. Tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Ini pun sama, salin balik semua di bawah. Pastikan bentuk perenggan yang betul. Ini perenggan 1, ini perenggan 2 dan ini perenggan 3. Kita baca dan kita semak mana tanda baca yang perlu ditambah. Hari Kebangsaan hampir tiba. Titik. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Titik. Apabila titik, maksudnya ayat tu dah habis. Jadi kita nak mulakan ayat baru, kita perlu mula dengan huruf besar. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Titik. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Jadi jalur gemilang dan bunga raya ni adalah dua benda yang berbeza. Gemilang, bunga raya. Jalur gemilang ni apa? Ni jalur gemilang. Bendera jalur gemilang. Ini bunga raya. Jadi kita nak pisahkan dua benda yang berbeza. Di tengah ayat, kita perlu letak koma. Sampai sini, titik. Mula ayat huruf besar. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Jadi ini adalah dua ayat. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Jadi ini adalah dua ayat yang berbeza. Maknanya ayat ni patutnya dah habis. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Jadi kita nak habiskan ayat ni, kita perlu letak titik. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Hujung ayat kena ada titik. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.